Dan penting kembali kita untuk merujuk kembali kepada perbincangan keselamatan semasa Hari Raya untuk atasi COVID-19 ini. Dan kita tahu bahawa kita telah pun mendapat kepercayaan daripada pihak kerajaan. Ya Aman Mohamad, Perdana Menteri, telah pun memberikan sedikit kelonggaran ya kepada kita untuk berhari raya. Di hari raya yang pertama jumlahnya cuma 20 orang. Tetapi kalau kita berhari raya ataupun seramai 20 orang itu, ada SOP-SOP perkara-perkara yang harus kita ambil berat ataupun cakna tentang perkara tersebut. Dan dengan itu saya ingin kenalkan kepada anda di luar sana, kita bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawasan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk kita membincangkan tajuk kita, keselamatan semasa berhari raya untuk kita mengatasi COVID-19. Baik, kita banyak isu telah pun dibincangkan bersama Doktor. Terima kasih Doktor, kembali tadi Mechai. Baik, mungkin dapat Doktor penjelaskan, ialah mungkin yang terkini bagaimana situasinya, sebab mungkin waktu ke waktu ada sahaja perubahan yang berlaku kepada jumlahnya. Mungkin dapat Doktor kongsikan sikit. Okay, alright. Terima kasih atas jemputan saya pada hari ini. Ya, sama-sama. Okay, seperti yang kita dengar semalam petang lah, yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, di mana jumlah kes baru yang diumumkan adalah 31. Yang menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah 7,009 kes secara keseluruhannya. Dan jumlah kematian sekarang adalah 114 orang. Dan 11 orang daripada yang jumlah kes tersebut memerlukan rawatan di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan juga. So kita harap angka ini dapat kita kekalkan dan kalau boleh menurunkan lagi sampai ke kosong kalau boleh lah. Tapi doktor mungkin boleh kongsikan juga bagaimana doktor melihat trend unjuran COVID-19 untuk waktu sekarang ini. Adakah unjurannya boleh kita katakan ianya semakin menurun sekata ataupun bagaimana? Kan kita risau takut nanti ada kluster baru pula selepas hari raya nanti kan, doktor? Okey, baik. Ya. So sebab kalau kita tengok peningkatan kes yang berjumlah banyak adalah sewaktu bulan Mac ke bulan 4 kan. Masa tu jumlah kes maksimum sampai 200 lebih pada dalam beberapa hari tersebut. Dan sekarang nampak trend penurunan dan menjadikan slowly lah dia akan turun jadi 30, 20, 16. Kekal dua angka Kekal dua angka. So kita harap penurunan ini akan kekal. Tapi seperti yang kita maklumkan sekarang adalah ini memerlukan rakyat kita semua ni memerlukan kesedaran yang tinggi untuk mencegah diri individu itu sendiri dan juga orang lain daripada menyebabkan penularan jangkitan. So kalau tak berjaya mengekalkan, kemungkinan besarlah mungkin akan dapat wave yang barulah selepas yang kita dah sudah. Jadi wave ni ada kaitan yang rapat dengan perayaan kan? Dengan komitmen kita lihat pihak polis dan sebagainya untuk menghalang orang balik ke kampung ni. Tapi ada juga yang degil, banyak sekatan hampir 3,200 di arah berpatah balik. Jadi bagaimana kebimbangan pihak kesihatan sendiri melihat kepada gelombang inilah paling kita takutkan sebab kita bimbang gelombang baru ini akan mencipta oleh banyak kluster-kluster yang tak digini. Jadi macam mana saranan doktor supaya kekal di rumah dan juga bersabar untuk tidak pulang ke kampung dan mencipta pelbagai pergerakan ni. Bercakap tentang nak meraihkan sambutan Aidilfitri dan juga perayaan yang akan datang selepas Aidilfitri ini. Memang kita dah memberi saranan agar sambutan tersebut melibatkan ahli keluarga saja. Maksudnya satu kumpulan yang kecil dengan kita memastikan kapasiti dalam rumah itu maksimum 20 orang sehari. Besar mana rumah tu pun 20 orang juga. Okay. Dan pastikan ada mengamalkan penjarakan sosial. Walaupun dalam rumah, kalau rumah tu kecil, mungkin kita kena hadkanlah jumlah orang di dalam rumah tersebut. Dari segi memakai pelindung muka, itu individu digalakkan. Tapi kalau yang mana bergejala, yang sakit, yang tidak sihat, kau boleh elak daripada berjumpa dan berinteraksi dengan orang lain dan sila dapatkan rujukan dan ataupun saringan yang lebih untuk memastikan mereka tu apa masalah punca penyakitnya. Dia sampai itu juga menyediakan alat sanitizer, hand sanitizer ataupun sabun supaya pastikan mereka bersih lah dan memastikan rumah tu dilakukan sanitasi. Membersihkan permukaan, cermin dan juga kita tak boleh lupalah makanan yang kita hidang tu nanti pastikan minum yang sihat dan selamatlah untuk dimakan. Mungkin minum bantuan makanan yang ada elemen immunity, betul kan untuk tubuh badan lah kan. Ada di antara kita yang mungkin dalam fikiran mereka, Vetri, ada yang tahu, ada yang tak tahu sebab untuk ini dari segi macam pembersihan tangan, untuk kebersihan tangan, ada yang mengatakan bahawa andai kata kalau kita ni nak jaga kebersihan tangan, kita harus letakkan hand sanitizer.
Ada yang mengatakan bahawa kita letakkan sabun dan sebagainya. Ada yang letak dua-dua. Mereka rasa macam tak ni rasa macam tak rasa secure ataupun tak rasa macam selamat kalau anda kata letak hand sanitizer saja. Doktor sendiri, perspektif daripada KKM sendiri bagaimana? Adakah cukup sekadar mereka basuh tangan dengan menggunakan sabun sahaja dan tidak perlu lagi hand sanitizer atau bagaimana? Okay. Dia sebenarnya yang penting adalah cara mencuci tangan. Okay. Kita memang ada menunjuk 7 langkah cuci tangan. Sebab kenapa 7 langkah tu perlu diikuti? Sebab kita nak memastikan tiada mana-mana kawasan permukaan di tapak tangan kita ni yang tercemar, yang tertinggal, yang tak dibersihkan. Okey. So kalau dia selesa dengan sabun dengan air, okay, lagi baguslah. Tapi kalau dengan menggunakan alkohol, kadang-kadang alkohol hand sanitizer alkohol 70% tu ada menyebabkan lebih kepada alergik dan ada tak selesa dengan bau dan kadang-kadang bila dia dah pakai alkohol dia nak makan pula ada rasa pula yang lain. So itu bergantung kepada individu tu sendirilah. Tapi yang penting cuci tangan tu mengikut step yang betul dan tiada permukaan yang tertinggal yang kita takut mungkin ada organisma yang melekat dekat. Kena ikut 7 langkah tu lah. Jadi semua memerlukan latihan ya. Kena paksa diri. Dia tak boleh macam sukarela. Satu tahap ni memang perlukan komitmen yang sangat tinggi. Jadi bagaimana pula dengan saranan terhadap mereka yang memiliki warga emas dan anak-anak kecil yang perlu lebih perlindungan, Doktor? Okay, alright. So sebab kita tahu dua kategori umur ni adalah kategori yang vulnerable, maksudnya berisiko untuk mendapat jangkitan. Okay, sebab tu kita kalau boleh menyarankan agar kanak-kanak dan warga emas ni kalau boleh jangan keluar daripada rumah. Elak daripada berada dalam kawasan yang sesak dan ramai orang. Sebab kita kadang-kadang perlindungan itu kita tak cukup, kita tak pasti adakah mereka betul-betul terlindung daripada mendapat jangkitan. Sama juga ziarah ke rumah mereka. Kalau kita dapat elakkan, kita elakkan. So dan pastikan kita sentiasa pekalah dengan terhadap kesihatan mereka juga. Mengambil berat dan mengambil tahu dan kita tak boleh nak abaikan lah. So bila ada wujudnya elemen tersebut mungkin kita akan lebih prihatin dan kita lebih berhati-hati jika nak mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan ini. Walaupun golongan warga emas itu telah pun memakai pelitup muka, ianya turut akan terkesan juga, Doktor? Okay. Kita tahu perlindungan muka ni dia hanya menutup daripada cecair droplet itu masuk daripada saluran pernafasan. Okay. Tapi kita tak tahu permukaan tangan yang disentuh ataupun contohnya kalau kita bersalaman dan mungkin ada kesan peluh ataupun yang melekat dan mungkin boleh menggosok muka. Benda tu boleh masuk jugalah ruang-ruang ke yang kita ada lah. Kadang kita tak perasan kan sebab sebelum ni kalau gatal lepas tu alamak dah terpegang dan sebagainya kan. Baik, lebih banyak kita akan tanya lepas ini demi pengetahuan kita bersama sebab kita betul dalam keadaan yang kita berperang. Semoga kita menang dalam peperangan ini dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk berbincang lebih lanjut tentang situasi keselamatan semasa Hari Raya COVID-19 selepas ini. Jangan ke mana-mana.